Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, apa khabar? Mudah-mudahan para penonton yang dihormati lagi dimudahkan dalam keadaan yang baik, ceria dan juga dalam keadaan yang bermotivasi positif insya-Allah ya. Baik. Kesempatan yang lalu kita telah membicarakan berkaitan dengan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini dalam perbahasan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, keanggunanmu ya Rasulullah, kita akan membicarakan pula juga tak lari daripada tajuk uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab berkaitan dengan mewarnakan uban. Mewarnakan uban. Jadi adakah Nabi ini mewarnakan uban di rambutnya ya? Pada yang di kitab boleh rujuk pada muka surat 56, itulah bab ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adakah rambut Nabi ini ada uban? Kita dah bicarakan sebelum ni, ada hadis-hadis memang Nabi memang ada uban ya, dan kemudian kali ni kita nak tengok adakah Nabi mewarnakan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada tak keterangan-keterangan hadis yang ditulis oleh imam ataupun yang disusun oleh Imam At-Tirmizi berkaitan dengan mewarnakan rambut ataupun uban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Hadis yang ke-45, Abu Rimsah berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li, faqala ibnuka hadza?" Faqultu na'am, ashhadu bihi. Qala la yajni alaika wa la tajni alaika. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah ini anakmu?" Aku menjawab, "Ya, benar, dia ini anakku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia tidak akan diseksa kerana menanggung dosamu, dan kamu tidak akan diseksa kerana menanggung dosanya." Abu Rimsah berkata, pada ketika itu aku melihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Malik daripada Hushaim, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Iyad bin Laqis yang bersumber daripada Abu Rimsah. Mana ini hadis sahih menunjukkan pada kita bahawa Nabi ada mewarnakan bila pakai tuan-tuan pernah pergi ke Mekah kan contohnya, ataupun ke Madinah, ada biasa kan nampak macam ada uban putih, mungkin ada orang janggut, orang pakaikan warna di janggutnya itu warna oranye kemerah-merahan begitu, ataupun di rambutnya begitulah ya. Jadi kita boleh andaikan bahawa itulah juga yang Nabi SAW buat di uban Nabi, dia mewarnakan dengan nampak kemerahan begitu. Hadis yang ke-46, Utsman bin Mauhab berkata, "Su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan ubannya? Abu Hurairah menjawab, ya. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga At-Tirmizi serta Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih, isnadnya dhaif, dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi' daripada bapanya daripada Syarik, bersumber daripada Utsman bin Mauhab. Ya, jadi satu lagi hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi memang mewarnakan ubannya. Hadis yang ke-47, Al-Jahzamah, iaitu isteri Bashir bin Al-Khashhashiyah. Masya-Allah sebutnya. Berkata, "Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasal wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw qalat radghun syakka fi hadha syekh aw asyakku huwa li Ibrahim mabni Harun." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya bagi mengeringkan rambutnya selepas mandi. Di kepalanya ada bekas daun inai atau bekas celupan daun inai. Guru Imam At-Tirmizi iaitu Ibrahim bin Harun meragui mengenai redaksi katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ibrahim bin Harun daripada Nadar bin Zurarah, daripada Abu Janab, daripada Iyad bin Laqis, bersumber daripada Jahzamah.
Ya, jadi satu hari isteri kepada Bashir tadi ni, ya, Al-Jahzamah tadi ni, pernah ternampak Nabi keluar daripada rumah selepas mandi mungkin, lepas dah mandi apa semua, Nabi dah pakai baju komplit, cuma rambutnya mungkin basah begitu. Dinampaklah oleh Al-Jahzamah Nabi keluar sambil nak mengeringkan rambut yang basah. Jadi nampak di situ ada bekas daun inai ataupun bekas celupan daun. Jadi betul lah kan, memang kalau nak mewarnakan rambut biasanya pakai inai lah kan, macam pakai inai masa orang yang nak bertunang, kahwin kan, memang pakai inai apa semua, memang itulah warnanya. Warna inai lah, merah-merah, lama-lama dia hilang jadi oranye, kuning, hilang gitu kan. Jadi Nabi memakaikan inai di rambutnya. Hadis yang ke-48, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduba." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diwarnakan dengan hinna ataupun katam. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Rahman daripada Amr bin Ashim, daripada Hamad bin Salamah, daripada Umayyad, yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah bin Muhammad bin Aqil pula berkata, "Ra'aitu sya'r Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduba." Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Anas bin Malik diwarnakan dengan hinna atau katam. Jadi macam mana dia boleh ada rambut Nabi? Sekelompok ahli hadis menilai hadis di atas ini dengan syaz dan tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan Rasulullah SAW tidak mewarnai ubannya atau Anas yang mewarnai rambut itu. Dalam laporan Daraquti, selepas Rasulullah SAW wafat, orang dekat Nabi SAW mewarnakan uban baginda supaya lebih tahan lama berada di sisi mereka. Jadi mungkin di situ ada helaian-helaian rambut Nabi yang gugur ataupun uban Nabi yang gugur. Satu mungkin dah memang diwarnakan oleh Nabi SAW. Satu lagi mungkin ada orang kata dah gugur, lepas tu dia orang ambil rambut tu, dia orang warnakan kan, supaya rambut tu tahan lama dalam simpanan mereka. Ya, wallahu alam. Ini hadis didapatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Rahman daripada Amr bin Ashim, daripada Hamad bin Salamah, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi banyak hadis yang kita telah ceritakan berkaitan dengan Nabi memang mewarnakan rambutnya dengan inai. Jadi tidak ada lagi percanggahan. Mungkin ada di luar sana bertanya, betul ke Nabi ada menginaikan rambut ataupun uban baginda? Maka jawapannya ada. Inilah dia hadis-hadis yang hasan, sahih. Ada yang hadis yang memang sahih pun, yang memang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi berkaitan dengan Nabi mewarnakan uban. So, kita tak ada masalah untuk mengikut jejak langkah Nabi untuk mewarnakan rambut kita dengan henna. Yang tak boleh pakai dye rambut-rambut yang dye rambut yang permanen pula kan, warna biru, warna hijau kan, nak mengikut budaya barat, haram hukumnya. Mungkin pewarna-pewarna itu juga tidak telap air, maka tidak sah. Kalau sekiranya mimpi junub apa semua nak mandi wajib, tidak sah. Kalau kena rambut tu memang semua jadi warna hijau, ambil wuduk pun tak sah, nak kena 2-3 helai kan. Kalau Imam Syafi'i nak kena ada helaian rambut yang kena basah ketika mana mengambil wuduk, maka semayang pun tidak sah. Jadi nak menginaikan rambut macam Nabi boleh, dapat pahala lagi kalau niat itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cakap itu saja insya-Allah perbahasan kita berkaitan dengan mewarnakan rambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pula bab yang ketujuh, iaitu bab majaa fi kahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu celak mata. Dan adakah Nabi memakai celak ataupun tidak? Tunggu dan juga nantikan video pada akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.